Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berjumpa lagi dalam ruangnya pelatihan akademik. Seperti mana biasalah kita ni tiap-tiap bulan ni kita akan mengadakan atan akademik insya-Allah. Hari ini saya Ustaz Muhammad Semara selaku Ustaz bagi syariah. Mari nak jumpa atau mari nak mengajar dalam tajuk insya-Allah hari ini akan sakinah. Seperti mana kita telah belajar dah, adik pelajar yang mati Allah SWT, baru ni kita mengajar pada bulan yang morning iaitu berkenaan dengan nun sakinah. Nun sakinah iaitu nun mati. Jadi bentuk nun sakinah kita mengaji dah warning, minggu yang lepas atau bulan yang lepas warning. Nun sakinah terbagi pada dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah nun yang ada tanda suku. Bentuk yang kedua ialah nun yang tidak ada tanda suku. Maka dua-dua bagi bentuk ni adalah hukum akalnya tu terbagi kepada bahagian-bahagian. InsyaAllah hari ini insyaAllah saya dan Ustaz ni nak kecek mengenai hukum sakinah atau tanwin atau tanwin insyaAllah. Hukum nun sakinah atau tanwin atau bahagian nun sakinah atau nun mati atau tanwin iaitu bagi dua terbagi kepada insyaAllah. Satu, izhar. Jadi kesimpulan yang nun mati ini atau bagi dua atau tanwin terbagi kepada hukum berikut. Satu ialah hukum izhar. Yang kedua hukum ikhfa. Yang ketiga hukum iqlab. Yang keempat hukum idgham. Sama ada idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Insya-Allah pada hari ini insya-Allah saya nak ambil satu hukum saja, iaitu hukum izhar hakiki. Dah. Apakah arti izhar hakiki? Izhar ni kalau kita kecek pada lugah bagi ialah al-bayan, iaitu nyata. Kita baca dengan nyatakan nun mati. Seperti kita buat contoh mudah-mudah. Nah, man. Wujud nyata nun mati dengan kita mengakakkan lidah kita pada langit. Man. Seperti wa amma man utiya limah mati. Lima izhar pada lugah, iaitu kita baca dengan nyatakan nun sakinah. Ini bagi izhar segi lugah. Adapun pada segi istilah, baca izhar pada segi istilah ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu atau berjumpa dengan salah satu daripada 6 huruf. Salah satu, iaitu huruf al-wahid kha'ahu. Sama ada tanwin dijumpa dengan hamzah atau dijumpa dengan ghain atau dijumpa dengan ha atau dijumpa dengan kha atau dijumpa dengan ain atau dijumpa dengan ha, maka bacaan kita kena izhar, iaitu bacaan kita kena ucapkan dengan nyata, dengan terangkan nun sakinah, dengan terangkan tanwin. Seperti misalnya kita buat contoh mudah-mudah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia panggil bacaan mengikut izhar yang pertama kali yang mati. Ya Adamuskun anta. Kalimah kun. Kalimah kun dipanggil nun sakinah. Nun sakinah atau nun mati di sini jumpa dengan hamzah. Apabila kita pasti atau kita perhatikan pada nun mati jumpa dengan hamzah, maka bacaan kita terbitlah izhar. Ibu bapa sedang mendengar mati Allah SWT. Tak ayah dia bagi baca izhar bagi. Cuma kita ingat ke itu. Kalau kita mengaji dulu bagi berkenaan dengan nun bagi nun ada sukun. Re bahwa nunที่มีเครื่องหมาย sukun. Apabila nunที่มีเครื่องหมาย sukun, bacaan dia terbit izhar. Jadi baca dengan nyata. Ada bagi misal pertama, misal bagi nun mati jumpa hamzah. Misal yang kedua, tanwin jumpa hamzah. Jadi bagi dua. Bagi dua jumpa hamzah. Seperti mana Allah SWT berfirman dalam Quran, wa mata'un ilahin. Kalimah un. Kalimah un bagi tanwin jumpa dengan hamzah. Apabila tanwin dijumpa hamzah, maka bacaan kita pun nyatakan nun mati atau jatuhkan tanwin.
Dan seperti kata wa mata'ud ilahi. Ada bagi misal yang tahu. Misal bagi huruf izhar yang 6 huruf itu wahid kau yang pertama ialah hamzah. Dan misal yang kedua sudah benar, yaitu kalimah ghaib. Yakni apabila tanwin atau bagi dua re nun mati atau tanwin bagi dua ni jumpa dengan ghaib, maka bacaan kita pun tubiklah hukum izhar. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman min risli. Nun mati ni jumpa dengan ghaib. Nun mati jumpa dengan ghaib ni bacaan kita tubiklah bagi izhar. Min rislin. Ada misal bagi ialah nun mati. Misal yang dua, misal bagi tanwin. Dan tanwin dijumpa dengan ghaib. Seperti mana Allah Ta'ala kata falahu ajrun ghairu mamnun. Bacaan kalimah ajrun ialah bacaan dengan izhar menyatakan nun sakinah. Bagi misal huruf yang dua. Misal huruf yang ketiga ialah ha. Kalimah ha bagi. Ar-Rahim kha'ahu kalimah ha bagi. Kalimah ha seperti mana Allah Ta'ala kata wal mulk. Bagi dalam surah bagi surah Al-Kautsar. Seperti mana? Fasalli li rabbika wanhar. Yani tanwin mati ni dijumpa dengan ha. Waktu kesimpulan mana? Tanwin atau nun sakinah dijumpa dengan ha ni bacaan dia ialah tubikkan hukum izhar. Jadi nyatakan mati. Fasalli li rabbika wanhar. Ni bagi misal bagi nun yang mati. Adapun misal bagi tanwin ialah tanwin dijumpa dengan ha. Seperti mana Allah Ta'ala kata narun hamiyah. Narun hamiyah. Kita pastikan pada kalimah narun. Nah, apabila kita pasti pada kalimah narun, dan kita mendapati bahawasanya tanwin dijumpa dengan ha, maka bacaan kita pun tubiklah hukum izhar. Dan seterusnya huruf kha. Wahid kha. Huruf kha pun bagi salah satu daripada huruf izhar. Bermakna apabila tanwin atau nun mati dijumpa dengan kha, maka bacaan kita pun tubiklah hukum izhar. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firman wal mun khaniqatu. Wal mun nun sakinah jumpa dengan kha. Apabila nun mati jumpa dengan kha, maka bacaan kita pun tubiklah bagi izhar. Dan yang kedua bisa bagi tanwin. Seperti mana Allah Ta'ala firman misqala dzarratin khairan yarah. Misqala dzarratin. Ini bagi kalimah dzarratin ialah bagi dua atau tanwin dijumpa dengan kha. Maka apabila tanwin atau bagi dua dijumpa dengan kha, tubiklah hukum ialah izhar. Dan seterusnya bagi ialah huruf ain. Setengah daripada huruf izhar ialah huruf ain. Dan apa arti? Bermakna apabila nun mati atau tanwin dijumpa dengan huruf ain, maka bacaan kita tubiklah hukum izhar. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman khalaqal insana min alaq. Kalimah min bagi nun mati dijumpa dengan ain, maka di sini tubiklah hukum izhar, yakni baca dengan nyatakan nun sakinah. Misal yang kedua, misal bagi tanwin ialah fi jannatin aliyah. Jannatin, kalimah jannatin, tin bagi wa atau tanwin dijumpa dengan huruf ain, maka tubiklah hukum izhar. Yang akhirnya atau yang bagi seterusnya huruf yang akhir bagi huruf izhar ialah huruf ha atau huruf ha. Huruf ha dibagi apabila nun mati dijumpa dengan ha atau tanwin jumpa dengan ha, maka tubiklah bacaan hukum izhar. Seperti mana Allah Ta'ala firman ma aghna anhu. Kalimah anhu ialah nun sakinah jumpa dengan ha, maka hukum bacaan tubiklah izhar. Dan misal seterusnya iaitu tanwin jumpa dengan ha, seperti mana Allah Ta'ala kata salamun. Dan tanwin jumpa dengan ha, maka tubiklah izhar. Dan salamun hiya hatta matla'i
Begitulah panggil cara kita nak kenal panggil bahagian hukum nun sakinah. Khahnya ialah hukum izah hakiki. Berapa yang mati Allah Subhanahu Wa Taala panggil ni bagi mengaji kita pada hari ini, iaitu saya nak kesimpulan sikit berkenaan dengan hukum izah hakiki. Dan waktu kesimpulan bagi berkenaan dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Iaitu hukum nun sakinah atau tanwin terbagi kepada 4 atau 5. Yang pertama ialah izah hakiki. Yang kedua ikhfa, yang ketiga iqlab, yang keempat ialah idgham. Sama ada idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Dan yang kedua saya kesimpulan sikit pada hari ini yang kita belajar tadi ialah berkenaan dengan hukum izhar hakiki. Izhar iaitu bacaan kita nyata nun mati. Cara nak kenal hukum izhar ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu, berjumpa dengan salah satu daripada huruf yang keenam, iaitu huruf ar-rahin kha'u. Sama ada hamzah, sama ada ghain, sama ada ha, sama ada kha, sama ada ain, sama ada ha, maka hendaklah kita nyatakan nun mati. Begitulah lagi ngaji kita pada hari ini. Insya-Allah lah, semoga dengan ilmu yang kita dapat hari ini kita boleh sama-sama kita baikkan bacaan kita dan sama-sama kita pertimbang semoga bacaan kita itu dapat dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazilul Qur'ana hasan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya elokkanlah Quran itu dengan bacaan kamu. Sesungguhnya bacaan yang elok itu dapat menambahkan Quran itu kebaikan. Hadis diceritakan oleh Ibn Ahmad. Sekarang sajalah saya mendengar dari pelajaran macam Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya pada kali ini ada kesalahan, ada kesilapan itu daripada nafsu mu atau ada kesalahan mu, sekiranya baik dan betul dengan ajaran Allah, mari sama-sama kita ambil dan sama-sama kita guna demi untuk kita nak laksanakan bacaan kita Al-Quran dan laksanakan bagi hidup kita dengan Al-Quran. Lebih lagi pada bulan Ramadan Mubarak, bulan yang Allah Taala turunkan Al-Quran. Sekali sajalah aku qouli hadza, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.